Objektif kajian bagi tugasan ini ialah untuk mengetahui tahap pengetahuan dan pemahaman pelajar berkenaan buku negara ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Yang kedua, untuk mengenal pasti kefahaman komuniti berkaitan maksud di sebalik rangkap 20 Tonggak Amal Soleh. Yang ketiga, menghuraikan perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban, dan ahli sebalik menganalisis isu semasa perlembagaan di Malaysia. Komuniti yang dipilih bagi tugasan ini terdiri daripada kalangan pelajar ijazah sarjana muda pembangunan makanan halal tahun 3 untuk menjawab soalan survey di Google Form. Manakala bagi kaedah temu bual, kami memilih 2 orang staf UNIZA dan seorang pelajar UNIZA. Tahukah anda nama bagi Perlembagaan Malaysia? Nama bagi Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi yang berperanan memberikan perlindungan, hak dan keistimewaan kepada setiap warga negara Malaysia. Perlembagaan juga menggariskan tanggungjawab dan kewajipan setiap rakyat terhadap negara. Prinsip rukun negara yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan menekankan agar setiap rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan yang digubal. Setiap warga negara seharusnya patuh dan taat akan perlembagaan supaya negara menjadi aman dan damai. Perlembagaan juga bertanggungjawab menjaga hak rakyat serta menjamin kemakmuran dan perpaduan negara. Secara ringkasnya, kajian yang kami lakukan adalah untuk menganalisis dan melihat seberapa ramai rakyat Malaysia dari kalangan komuniti pelajar yang benar-benar memahami prinsip rukun negara yang ketiga ini. Untuk meningkatkan hasil kajian kami juga menyediakan beberapa soalan yang dipetik dari artikel 20 Tonggak Amal kepada komuniti. Berdasarkan 20 Tonggak Amal Soleh yang telah kami pelajari, dapat kami simpulkan bahawa perlembagaan yang baik akan mencerminkan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan dan perubahan perlembagaan. Yakni perlembagaan yang luhur harus menjamin perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan non-diskriminasi harus dihormati dan diterapkan secara konsisten. Perlembagaan juga harus melindungi hak-hak individu termasuk hak asasi manusia, kebebasan sivil dan kebebasan berpendapat. Lantasnya, di sini, kami telah mengumpul respon dari beberapa komuniti dan mendapat persentase untuk membuat kesimpulan berkenaan isu ini. Daripada persentase responden saya mendapati mereka kurang yakin berkenaan rukun negara memfokuskan kepada perpaduan serta rukun negara kelihatan bersandalkan kepada sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong Sumpah Rabani. Walau bagaimanapun, sebanyak 71.4 responden mengetahui mengenai Titul Fasa 1 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan bahawa Islam agama negara dan bukan sekadar agama rasmi, serta lafaz sumpah jawatan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua tertinggi negara membuktikan bahawa awak adalah Tuhan negara ini. Sebanyak 78.6% responden yang bersetuju bahawa Perlembagaan Persekutuan Malaysia berpadukan syariat Islam. Walaupun ramai responden yang bersetuju bahawa perlembagaan adalah satu perkara asas bagi sesebuah negara, namun begitu perlembagaan yang digubal pada masa kini tidak memberikan apa-apa kesan terhadap masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Negara memfokuskan kepada perpaduan semata-mata antara setuju dengan negara fokus pada perpaduan semata-mata. Sebab rukun negara dia lebih kepada sebab Malaysia kita ada masyarakat Melayu, so dia lebih daripada perpaduan tu, dia lebih bukan fokus pada perpaduan sahajalah, lebih kepada kebudayaan, keagamaan, saling menghormati lah antara masing-masing punya bangsa gitu. Apakah solusi yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan isu ini? Pertama sekali, dengan mengajarkan program mengapakah perlembagaan perlu dipatuhi dan seangkatannya. Dengan mengadakan program sebegini, rakyat mungkin lebih berminat untuk melibatkan diri. Secara tidak langsung, sifat patuh terhadap perlembagaan juga dapat dipupuk. Bukan itu sahaja, penganjur boleh juga menjemput artis terkenal agar dapat menarik minat rakyat terutamanya dalam golongan remaja dan belia lebih lagi untuk melibatkan diri dalam program seperti ini. Peguam terkenal juga boleh dijemput untuk menjadikan program ini mencapai matlamat yang sebenarnya. Yang kedua, memperbanyakkan lagi konten tentang perlembagaan. Seperti yang kita semua tahu, media sosial seperti TikTok dan Instagram adalah sangat berkuasa kepada remaja dan belia pada masa kini. Oleh itu, platform media sosial seperti ini dapat memberikan kesan yang bagus jika dapat digunakan dengan betul. Para pembuat konten bolehlah memperbanyakkan lagi konten mereka berkenaan perlembagaan. Syarikat-syarikat besar juga seharusnya memperbanyakkan lagi pertandingan pembuat konten berkenaan perlembagaan supaya rakyat sedar betapa pentingnya perlembagaan kita. Akhir sekali ialah penerapan hukum yang adil dan tulus.
Menerapkan hukum yang adil dan telus adalah langkah penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. Hal ini melibatkan sistem peradilan yang bebas dari campur tangan politik serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran konstitusional. Kerajaan perlulah lebih mengambil berat tentang hukum yang akan dijatuhkan dan bukannya mengambil mudah sahaja. Penyiasatan lebih lanjut terhadap pesalah juga amat dialukan. isu dan patriotisme. Perlembagaan dalam mempromosikan pemerintahan dan pemerintahan yang suci dan luhur bagi kesejahteraan masyarakat. Isu penyalahgunaan kuasa dapat merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembagaan yang melindungi hak asasi manusia dalam membangun masyarakat yang adil. Perlembagaan Malaysia melindungi hak-hak semua rakyat latar belakang etnik, agama, budaya seperti hak kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan beragama, hak mengundi dan yang dijamin dalam perlembagaan. Remaja perlu menyadari bahawa dengan hak untuk belajar mengenai tanggungjawab untuk memilih secara bijaksana. Patriotisme menekankan Pentingnya menggunakan hak mengundi untuk membangunkan negara yang luhur. Isu-isu seperti diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dengan tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berpandukan syariat Islam. Perlembagaan yang sosio dan ekonomi memiliki masalah sosial dan isu seperti kemiskinan, pengangguran dan masalah kebijaksanaan memerlukan dan tindakan sesuai dengan ketentuan untuk memperbaiki keadaan sosial kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pelajar untuk memahami dan mematuhi perlembagaan pelbagai perlindungan dan panduan sekiranya menerima ancaman yang tidak diingini. keluhuran perlembagaan Menghormati dan mematuhi dalam perlembagaan termasuk menghindari tindakan melanggar undang-undang yang diatur oleh perlembagaan dan menghargai sistem yang berlaku di negara yang berdasarkan keseimbangan perlembagaan dan perlembagaan dan sosial menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan keagamaan, keadilan dan kesejahteraan negara. Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar masyarakat memiliki pemahaman terbatas tentang isi dan makna keluhuran perlembagaan. Mereka mungkin hanya memiliki pengetahuan umum tentang perlembagaan tetapi kurang memahami hak-hak dan kewajipan yang terkandung di dalamnya. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kefahaman masyarakat adalah kurangnya pendidikan dan kesedaran tentang perlembagaan. Sistem pendidikan dan perlembagaan yang luas perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlembagaan dan pentingnya mematuhi serta melindungi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Oleh itu, lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sivil memiliki peran penting dalam meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap keluhuran perlembagaan. Mereka dapat mengadakan program pendidikan, seminar dan sebagainya untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlembagaan. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga dapat berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dijamin dalam perlembagaan. Dalam rangka meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap keluhuran perlembagaan, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sivil dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan pemahaman yang baik tentang perlembagaan, masyarakat dapat memainkan peran yang lebih aktif dan bertanggungjawab dalam menjaga, melindungi dan menghormati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Perlembagaan dapat dianggap sebagai asas etika dan peradaban dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai undang-undang tertinggi sebuah negara, perlembagaan menetapkan kerangka kerja yang mengatur hak-hak dan tanggungjawab warga negara serta hubungan antara individu, pemerintah dan institusi-institusi publik. Ia juga menghuraikan perlembagaan sebagai asas etika. Perlembagaan membawa nilai-nilai moral dan etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlembagaan menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan dan hak asasi manusia. Dengan menegaskan dan melindungi hak individu, perlembagaan menggarisbawahi prinsip-prinsip moral yang mendasari hak-hak ini.